So sekarang nak sambung subtopik yang ke-8, subtopik yang ke-8, which is basic identity untuk trigonometry. Tapi macam biasa, sebelum kita masuk topik baru, kita nak recap balik untuk graf. Okay, kita nak recap ni, kita buat satu soalan lah. Okay. Okay, sekarang soalan dia terus. Okay, dia suruh lakarkan graf y sama dengan negatif sin 2x untuk 0 sampai pi. Okay, bila dia kata pi, maksudnya 180 darjah. 180 darjah. Okay, pi ni 180 darjah. Okay, nombor 1. Nombor 2, dia ada bagi lagi satu persamaan, which is 2 sin 2x tambah x per 2 pi sama dengan kosong. Okay, so kita buat satu. Untuk yang pertama ni, jom kita buat dia punya graf. Okay, y sama dengan negatif sin 2x. Okay, bila kita tengok sin, dia bentuk macam ni, betul? Dia kena ke atas ataupun ke bawah huruf S. So, bila dia ada negatif kat sini, means kita akan gerak ke bawah lah. So, kita daripada bawah. Kan, sin kan kita start dari kosong. So, kosong ni kita gerak ke bawah. Itu macam ni. Okay. Okay, so negatif dah settle, sin dah settle, dia 2x. Okay, dia 2 kali, tapi kita tengok dia sampai 180 je. So, kalau 2 kali tu untuk 360. Sekarang kalau 180, kita berhenti kat sini je lah. So, lukisan dia akan menjadi macam ni je. Berapa 180? Tapi kita tukar label kat sini sebagai pi lah. Sebab dia dah bagi pi kat sini. Tapi kita fahamkan pi ni 180 darjah. Okay, so settle untuk soalan 1. Ni je soalan 1. Settle. Soalan 2, dia kata 2 sin 2x tambah x per 2 pi dengan kosong. Okay, kita buat macam ni. Salin balik. Negatif sin 2x. Ini yang kita nak, kan? Soalan 2 tu dia bagi, ini soalan 1, ini yang kita nak, kan? Soalan 2 tu dia bagi 2 sin 2x tambah x per 2 pi sama dengan kosong. So, kita nak tukarkan persamaan yang soalan 2 ni kepada negatif sin 2x. At least ada figure negatif sin 2x ni. Tinggalkan yang ni seorang-seorang. Tinggalkan ni dekat bahagian sebelah. So, negatif sin 2x. Okay, sin 2x dah ada dah ni. So, kita kena buang 2. Lepas tu kena jadikan dia negatif. Okay, so first step dia, kita bawa lah yang diorang ni pergi sebelah sana. Sebab kita nak dia negatif, kan? So, dia akan dx per 2 pi sama dengan negatif 2 sin 2x. So, kita nak 2 ni. 2 ni kena buat pergi sebelah. So, dia akan dibahagi. So, x per 4 pi sama dengan negatif sin 2x. Dah dapat negatif sin 2x. Sama kan negatif sin 2x. So, kita tukarkan negatif sin 2x ni kepada y. Sebab kan negatif sin 2x ni sama dengan y. So, buat je lah. Y sama dengan x per 4 pi. Saya agak lagi suka kalau y tu duduk belah kiri. So, kita buat macam ni. Y sama dengan x per 4 pi. Okay. Sekarang nak lukis dia punya graf, garis lurus. Kita buat kotak ni. Kita buat x, buat y. Lepas tu kat paksi x ni kan kita buat kita labelkan sebagai pi, kan. So, buatlah. Kalau x kosong, y berapa? Kalau x pi per 2, y berapa? Kalau x dia pi, y berapa? So,
So kita buat satu. Kalau X kosong kat sini, Y akan dapat kosong juga, sebab kosong bahagi 4 pi dapat kosong. Okay, kalau X pi per 2, ini kosong. Kalau X tu adalah pi per 2, kita buat kat sini. Y sama dengan X dia pi per 2, lepas tu bahagi 4 pi. Bila bahagi 4 pi, kita boleh tukar dia jadi darab 1/4 pi macam tu. So akan sama dengan pi pi ni dah boleh potong. So tinggal 1/4 darab 1/2. So 1/8. Maka dapat 1/8. Lepas tu kalau Y sama dengan kalau X sama dengan pi, Y sama dengan berapa? So buatlah. Kalau X sama dengan pi, Y sama dengan potong-potong, Y akan sama dengan 1/4. 2/4. So dalam graf kita plotkan dia. Okay. Mula-mula X kosong, Y kosong. So kat sini. Lepas tu yang kedua pi per 2. Pi per 2 kan kat sini kan. Ni pi per 2. So 1/8. Kita assume lah 1/8 tu kat sini. 1/8. Okay. 1/8 pi per 2. So kat sini agak. So kalau X dia pi, Y akan dapat 1/4. 1/4 tu kita assume dia dekat sini pula. Kira lah betul-betul dia duduk mana. So dia duduk. Okay, 1/8 kat sini lah. 1/8 kat sini. So tadi berhenti kat sini. Duduk kat sini. 1/4 kita letak kat sini. 1/4. Lepas tu pi. Kat sini. Okay, buat lukis graf tu betul-betul tahu dia dapat jawapan betul. Kalau agaknya buat tak kira sangat, tak kira betul-betul sangat kan. Sebab tu tak dapat jawapan betul. Okay. Y kan negatif sin 2x kan. Dia 1 kat sini sebenarnya 1. So tinggi kita punya graf tu adalah 1. 1 tu tentulah 1 ada kat sini. So kita punya graf tu macam ni lah contoh dia. Negatif sorry. Negatif. Kita negatif 1 tu kat sini. So kita kena plot macam tu. So yang garisan soalan kedua ni, garisan dia kan kita dah, kalau kosong pi 1/8, pi per 2 1/8, pi 1/4. So garis lurus dia kat sini. Garis lurus dia. Lepas tu sekarang plotkan dia punya titik persilangan, titik penyelesaian. So dia punya titik penyelesaian tu ni kan dia punya garis untuk sin, ni garis untuk ni garis untuk soalan 1, ni garis untuk soalan 2. Dia bersilang kat sini dengan kat sini. Betul. So ada 2 titik penyelesaian. 3 sorry. Satu lagi kat sini. Sebab apa? Sebab sin kan memang start daripada kosong. Sin memang start daripada kosong. So dia ada persilangan kat
situ. Sin start daripada kosong, lepas tu garis lurus yang kedua pun kosong. So ada persilangan kat situ. So ada 3, jawapan dia 3 titik penyelesaian. Okay. Alright, sekarang barulah kita nak masuk dekat subtopik baru, which is basic identity. Basic identity ni kena hafal. Okay. Dia sebenarnya satu je. Dia punya basic identity untuk trigonometry adalah cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta. Ni je sebenarnya. Equal to 1. Okay. Kena hafal ini. Tapi dia boleh dikembangkan. Dia punya format formula, dia punya persamaan ni boleh dikembangkan. Ni dia punya basic. Cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2 sama dengan 1. So dia boleh kembangkan jadi yang pertama kita bahagikan dengan cos kuasa 2. Yang kedua kita bahagikan dengan sin kuasa 2. Kalau nak senang, sebab dalam formula ni sendiri ada cos, ada sin. So yang pertama kita bahagi dengan cos, yang kedua kita bahagikan dengan sin, macam tu. So kalau kita bahagikan dengan cos, dia punya basic identity akan berubah jadi macam ni. Kan basic dia cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2 sama dengan 1. So kalau kita bahagi cos kuasa 2, okay, semua kena bahagi cos. Bahagi cos kuasa 2. Ini pun bahagi cos kuasa 2. Ini pun bahagi cos kuasa 2. Okay. Bila dah bahagi, kita boleh selesaikan tau. Cos bagi cos dapat 1. Maksudnya kita potong-potong, hapuskan lah, tinggal 1 je. Macam kalau 5 bagi 5 dapat 1. X bagi X dapat 1. Macam tu. Sin bahagi cos. Okay, sin bagi cos ni sama dengan tan. Sin bahagi cos sama dengan tan. So ni akan jadi tan. Dia ada kuasa 2. So salin darab balik tan kuasa 2. 1 per cos pula kita boleh potong, kita jadi akan apa? 1 per cos, ingat tak? Jadi set. Sebab set huruf ketiga dia C. So set ni kita nak dia adalah sama dengan 1 per cos. So kita selesaikan ini, kita simplifykan dia. 1 per cos kita jadikan set. So formula baru yang kita dapat adalah 1 tambah tan kuasa 2 theta sama dengan sek kuasa 2 theta. Macam tu. Okay. Yang sin per cos sama dengan tan ni sebab hari tu akak ada explain sikit. Sekejap lah. Tak padam dah rasanya. Ni. Ingat tak? Hari tu akak cakap cot sama dengan 1 per tan ataupun cos per sin. Okay, maksudnya 1 per tan dengan cos per sin adalah satu benda yang sama. Ini kena hafalkan akak cakap itu. So contoh kat sini, 1 per tan dengan cos per sin ni ada benda sama, adalah benda yang sama. So dia sama dengan cos per sin. Okay, so kita tukar-tukar tempat je. Kalau nak cari tan macam mana? Tan kita bawa di sebelah. Okay, tan sama dengan ini bawa sana dengan sin per cos. Sebab tu lah tan sama dengan sin per cos kan. Sebab tu lah tadi jawapan untuk yang ini dapat tan. Sebab sin per cos. Kena hafal. Yang formula sebelum ni dekat video part 1. Ini kena hafal. Jangan abaikan. 1 per tan sama dengan cos per sin, which is kalau tan sama dengan sin per cos. Okay. Lepas tu 1 per tan juga sama dengan cot. Macam tu lah. Okay, hafal dia punya formula ni. Okay, sambung balik tadi. Okay, ini
adalah basic identity dia. Cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2 sama dengan 1. So kalau kita boleh kembangkan kaedah pertama dia, kita bahagikan dengan cos, kita akan dapat ni. Ni dia punya formula baru yang kita dapat. Kalau kita bahagikan dengan sin, okay, sama je konsep dia. Kalau kita bahagikan dengan sin, yang basic identity dia kan ni, cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1. So kalau kita bahagi sin, 2 theta, kita bahagi sin kuasa 2 theta bagi sin kuasa 2 theta. Kita akan dapat, sin bahagi sin dapat 1 lah. Kita tambah, salin balik sama dengan salin balik. 1 per sin adalah cosec. Ingat tak? Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga S. So sama dengan 1 per sin ni. So cosec kuasa 2 theta. Ini 1 kan. Tambah. Okey, cos per sin nak jadi apa? Tadi kan sin per cos dapat tan. Cos per sin dapat 1 per tan lah. Ataupun kita refer balik gambar tadi, cos per sin memang dah ada kat sini. Cos per sin sama dengan 1 per tan. Kena hafal ni Buat latihan banyak kali, tulis banyak kali. Okay. So daripada situlah kita akan dapat basic identity cos tambah sin sama dengan 1. So basic identity boleh dikembangkan kepada 2, dia akan jadi 1 tambah tan sama dengan sec, ataupun satu lagi 1 per tan tambah 1 dapat cosec. Macam tu. So basic identity sebenarnya boleh hafal 1 je, tapi kalau macam cara ni tak pangkah-pangkah ni macam susah, hafal 3-3 ni pun boleh. Macam akak dulu, akak tak faham tahu kenapa nak kena bahagi ni kan. Akak hafal dia punya, yang pertama ni hafal, yang kedua ni hafal, ketiga ni hafal. Tapi kalau hafal susah sikit lah, sebab kalau dah terlupa macam mana kan. So better fahamkan. Kalau boleh fahamkan. Kenapa macam mana kita potong, macam mana boleh jadi tan. Okay, kita just hafal dia punya basic identity dengan hafal yang formula awal-awal ni. Kalau dah hafal semua ni, boleh jawab, boleh kembang-kembangkan, boleh faham dah lah. Okay, so ni dia punya basic identity. So now, itu je sebenarnya basic identity. Sekarang kita buat latihan untuk basic identity ni. Sekarang dia suruh, kalau dia suruh guna basic identity, soalan dia akan macam jawapan akhir dia tak ada jawapan akhir yang dalam bentuk nombor. Jawapan akhir dia akan jadi, contoh jawapan akhir sekali akan jadi cosec apa, cosec theta. Itu jawapan akhir dia. Contoh dia tak ada nombor. Okay, dia macam nak suruh kita simplify je. Okay, sekarang kita buat satu soalan, buat contoh soalan.